Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pertama dan utama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kurniaan nikmat serta rahmatnya kita dapat lagi bersama-sama pada malam hari ini untuk mendengarkan sebuah sesi tazkirah maghrib anjuran Masjid Kampung Siglap. Apa khabar para penonton? Saya doakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat di samping keluarga dan pada masa yang sama dikurniakan juga keberkatan ilmu, keberkatan usia dan juga keberkatan harta. Alhamdulillah. Bercerita tentang harta, menceritakan tentang harta pada malam hari ini, kita dah pun melepasi fasal yang pertama. Fasal awal kita dah setelkan ataupun kita dah selesaikan berkenaan dengan solat. Maka malam hari ini kita akan masuk kepada fasal yang kedua. Fasal yang kedua ataupun farsa yang kedua berkenaan harta zakat dan juga sedekah. Apa kaitan solat dan zakat dan juga sedekah? Kalau kita lihat dalam hubungan manusia bersama dengan Allah, hablum minallah, kita lihat solat dia adalah hubungan kait kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita sesuatu kenikmatan untuk kita lakukan kenikmatan itu dengan kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Dan bila kita bersyukur kepada Allah, kita laksanakan tugasan kita sebagai hamba untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada masa yang sama, bila mana kita mengeluarkan sebahagian harta, kelebihan ataupun keselesaan yang Allah kurniakan kepada kita, di situlah ada hubungan kaitnya kita dengan insan, hablum minan nas. Jadi hubungan kait dengan manusia pula, kita perlu keluarkan sebahagian daripada harta kita. Jadi apa perbezaan zakat dan juga sedekah? Kalau kita lihat zakat ni, dia ada beberapa peraturan. Peraturannya adalah mengikut syarat. Mengikut syarat baru kita boleh infakkan zakat tersebut. Namun berbeza dengan sedekah. Sedekah dia berbeza. Sedekah kita boleh berikan berapa yang kadar kita mampu. Kadar kita mampu, dia tidak ada penempatan masa. Tapi zakat ada penempatan masa dan sebagainya. Dan dia khusus dilakukan untuk orang tersebut. Tapi sedekah kita boleh buat untuk siapa-siapa saja. Kita boleh buat untuk ayah kita, kita boleh buat untuk ibu kita, kita boleh buat untuk anak-anak kita ataupun isteri atau suami kita. Tak ada masalah. Tapi zakat dia khusus untuk satu individu yang mampu, yang mana cukup haulnya, cukup nisabnya, maka wajiblah untuk dia mengeluarkan zakat. Manakala sedekah dia berbeza sedikit. Sedekah dia perkara yang kita ada kelebihan kita berikan, tetapi kalau zakat dia mesti wajib kita lakukan. Jadi pada hari ini kita akan menceritakan tentang berkenaan dengan zakat lah, zakat dan juga sedekah. Jadi untuk fasal yang kedua ni kita akan menceritakan tentang ni. Jadi bila kita lihat berkenaan zakat dan juga sedekah ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan banyak perkara-perkara yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran berkenaan dengan zakat. Allah berfirman seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah
innallaha bima ta'maluna basir. Para penonton, kalau nampak mata saya ternaik atas dan sebagainya, itu saya sedang membaca Al-Quran menggunakan laptop. Menggunakan laptop. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Okey, wa tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan kebaikan apa sahaja yang kamu usahakan bagi dirimu, okay, innallaha bima ta'maluna basir, tentu kamu akan mendapat pahala yang pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah tekankan terlebih dahulu, lebih awal, wa aqimus salat, sebab solat itu merupakan apa? Tiang agama. Jika solat kita dah terbaik, dah sempurna, kita tahu menjaga masa dan sebagainya, kita tahu menilai kepentingan solat, maka Allah perintahkan pula wa atuz zakah, kerjakan zakat, keluarkan zakat. Jadi bila kita dah kerjakan zakat tersebut, di situlah kita akan lihat perkara-perkara baik yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan tersebut. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi bila kita lihat peranan solat ini dan juga zakat, ada lagi perkataan lain seperti dalam surah Al-Baqarah juga ayat 43. Allah kata wa aqimus salat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Kita lihat kat sini, bila mana kita dah keluarkan dah keluarkan dah kerjakan ataupun dirikan salat, okay, keluarkan zakat, dan menunjukkan warka'u ma'ar raki'in, dan maka rukuklah bersama-sama orang rukuk, menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita katakan hablum minan nas, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak uji bagaimana kita boleh keluarkan sebahagian daripada kelebihan kita untuk kita berikan kepada orang yang kurang kemampuan. Sebenarnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan zakat ni kita nak kena cari siapakah orang-orang tersebut. Begitu juga dengan sedekah. Bukan kita meminta kepada mereka hadir kepada kita, tetapi biarlah kita yang mencari mereka, bukan mereka mencari kita. Jadi para hadirin, saya minta maaf kalau ada terganggu dan sebagainya, sebab saya lakukan recording dalam pejabat saya sendiri. Baik, jadi bila mana kita lihat berkenaan hal ataupun isu tersebut, kita perlu cari siapa yang mereka perlu berikan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi bila mana kita nak keluarkan zakat nanti, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, hendaklah kita mencari, okay, kita kena cari, okay, siapakah mereka orang-orang yang perlu diagihkan ataupun diberikan. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, yakni amil, para mu'allaf. Mu'allaf ni siapa? Orang yang baru peluk agama Islam, yang dibujuk hatinya supaya apa? Supaya kita dapat pujuk hatinya sayang kepada Islam, macam kasih gula-gula lah kepada mu'allaf ni, Dan untuk memerdekakan budak, anak yang baru merdeka. Pada hari ini kita tak nampak sistem ataupun proses penghambaan. Dulu ada. Ataupun al-gharimin, orang-orang yang berhutang, mungkin dari kalangan saudara mara kita yang sedang berhutang, ataupun anak-anak kita yang sedang berhutang, kita boleh bantu, tak ada masalah, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi wa fi sabilillah wa ibnis sabil, maksudnya wa fi sabilillah, yang berjuang ke jalan Allah Subhanahu wa taala,
Dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya bukanlah kita katakan mereka berperang. Okey, dalam hal isu hari ini nak cakap pasal perang ni, kita tengok peperangan apa yang kita nak lakukan. Dan peperangan yang kita nak kerjakan bukanlah kita membunuh orang-orang sesuka hati, kan? Dan peperangan di zaman Nabi SAW hanya kepada musuh saja. Musuh yang macam mana? Musuh yang benar-benar memerangi Islam. Baru kita katakan ada peperangan tersebut. Tetapi untuk orang awam takkan ada berlaku begitu. Dan Nabi SAW dalam kita lihat cara peperangan, dia akan cari tempat yang jauh daripada orang-orang awam. Dan yang datang itu sahaja yang mereka akan pergi. Tapi hari ini kita lihat kecaman-kecaman yang berlaku. Ya, apa yang berlaku, mereka datang, orang yang tak bersalah, kita pergi bunuh pula. Itu bukan fisabilillah. Itu nama dia apa? Nak minta kena sebatlah. Bukan fisabilillah, tapi sebatlah dia. Sebatlah dia supaya apa? Supaya dia ingat. Ini bukan cara Islam dan sebagainya. Baik. Jadi bila kita nak berikan, ada berapa golongan di sini. Pertama, as-sadaqat lil fuqara, itu pertama. Wal masakin, tu yang kedua. Wal amilin. Amilin siapa? Yang penerima, yang amil, yang mengerjakan zakat tersebut. Amil kena bagi. Kalau tak bagi amil, habis harta kita semuanya lesap. Jadi amil dapat dalam bahagian pengagihan zakat. Itu ketiga. Wal muallafah, wal muallaf. Muallaf pun dapat. Al-gharimin dapat 55. Wal riqab, anak kecil yang tadi dimerdekakan. Okey. Wa fi sabilillah, yang berjalan fi sabilillah. Wa ibnis sabil, 8. Wa ibnis sabil ni apa? Mereka yang terputus dalam mencari ilmu, hatinya terputus. Anak-anak fi sabilillah ni. Okey. Jadi bila mana kita berikan mereka, kita harus mencari, bukan mereka datang kepada kita. Namun pada hari ini, alhamdulillah, kita di Singapura, kita diuruskan zakat kita. Kita berikan kepada badan-badan itu yang akan menguruskan. Maksudnya kita dah lepaskan amanah itu kepada mereka. Jadi kalau mereka tak lakukan, mereka pula yang menerima dosa. Jadi itu yang kita kata sistem domain tu lah. Sistem domain jaminan. Kita dah bagi jaminan tu kepada orang tu yang kena jalankan amanah tersebut. Jadi dia nak kena lakukan apa yang telah pun kita tetapkan ataupun kita berikan. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita lakukan zakat dan sebagainya, kita kena ingatlah kepada diri kita apa pesanan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dalam surah Al-Baqarah lagi 264 kita lihat Allah Subhanahu wa taala tekankan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Nak bagi-bagi, jangan ungkit. Jangan kata asyik muka yang sama saja. Kita bagi. Okay, kita berikan. Okay? Kena jaga perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bila dia keluarkan zakat, dia nak orang sebut nama dia. Oh, ini orang ni kaya dan sebagainya. Allah tak terima perkara tu. Sebab kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada Allah maksudnya ikhlaskan hati kita, ibadah kita kepada Allah, dan kita beriman juga kepada hari akhirat. Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Baik. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi kita ni ibarat batu. Okay? Bila mana kita lakukan kebaikan, serpihan-serpihan daripada tanah-tanah itu merupakan pahala kita. Namun kalau memang kita suka ungkit, kita buat kerana riak, kerana Allah SWT sebagainya, maka dia bersihlah batu itu menjadi licin dan memudaratkan bagi mereka yang memijaknya. Jadi para hadirin, baiklah sama-sama kita lakukan amalan yang kedua ini ataupun perintah yang kedua, syahadah, salat, zakat.
Puasa tak termasuk puasa pun kita masuk dalam hubungan kita dengan manusia juga. Nanti kita akan masuk tentang puasa. Tetapi aqimus solah dengan atuz zakat ni dekat-dekat. Sebab dia ada, kata orang tu, keistimewaan yang mana kita nak kena lakukan dengan adanya ujian dan cabaran. Baiklah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi dalam sesi yang berikutnya. Dan saya minta maaf kalau sekiranya ada gangguan daripada bentuk suara-suara yang tidak biasa kita dengar, tiba-tiba ada suara. Saya minta maaf. Kadang-kadang kita dah pun tetapkan apa itu, tapi yang menentukan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita jaga diri kita, jaga kesihatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua, dan kita mohon semoga Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan keimanan kita untuk terus bertakwa kepadanya, insya-Allah. Maka yang baik itu datang daripadanya, dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.